Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi salli ala nabi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Yang dihormati para pendengar, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, siswa-siswi yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi Jumaat yang berbahagia ini dan juga dalam bulan Ramadan yang penuh barakah, dapat untuk sekian kalinya saya bersiaran untuk meneruskan siri kuliah pagi Jumaat yang telah tergendala beberapa minggu lalu kerana kekangan, dan insya-Allah saya sambung semula pada hadis yang sama yang sebelum ini saya dapati ada masalah gangguan teknikal lah. Jadi terpaksa saya ulang sekali lagi hadis yang kelima daripada kitab Al-Arba'un Hadithan fil Mahabbah, 40 hadis mengenai cinta, ya, kasih sayang, yang disusun oleh Syekhuna Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Baik, kita sampai hadis yang kelima. Saya ulang semula, yang mana di bawah tajuk hubbullah lil abdi yajlib mahabbatal khalqi bil amril ilahi. Yang bermaksud cinta Allah terhadap seseorang hamba itu akan dapat menarik kasih sayang makhluk melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah Taala kepada seseorang hamba itu dapat menarik cinta dan kasih sayang makhluk seluruhnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana hadisnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli sama' innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yudha'u lahul qabul fi ahli al-ardh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila Allah Taala mengasihi seseorang hamba, Allah Taala mengasihi, mencintai seseorang hamba, maka Jibril akan menyeru, ya, sesungguhnya Allah Taala telah mencintai si fulan, ya, namanya disebutkan, ya, namanya disebutkan oleh Jibril, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan oleh Jibril, ya, sesungguhnya Allah Taala mengasihi si fulan fa'ahibhu. Nada Jibril, Allah Taala menyeru kepada Jibril, ya. Allah Taala menyeru kepada Jibril, sesungguhnya Allah Taala mengasihi si fulan fa'ahibhu, maka kasihilah dia wahai Jibril. Ini namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'ahibbahu, dan Allah perintahkan kepada Jibril, maka kasihilah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mengasihinya. Ya, Jibril sebagai ketua para malaikat, ya, sayang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa mengingkari sedikit pun
sudah tentunya orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala pasti dicintai juga oleh Jibril alaihissalam. Fayunadi Jibril fi ahli sama, lalu Jibril pula menyeru kepada penduduk langit. Jibril menyeru kepada penduduk langit. Jadi penduduk langit ini, ahli sama ini, semua yang ada di langit lah, yang terdiri daripada malaikat dan makhluk yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Jibril berseru, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi si fulan, fa'ahibbuhu, maka kasihilah dia, cintailah dia. Ini orang yang sangat bertuah ya, apabila namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut oleh Jibril ya, dan diperintahkan ya, kepada semua penduduk langit supaya mengasihinya. Fayuhibbu ahlu sama, lalu semua penduduk langit pun mengasihinya, ya, mencintai orang tersebut. Summa yudha'u lahul qabul fi ahli al-ard, kemudian diletakkan baginya qabul, penerimaan di kalangan penduduk bumi. Lalu diletakkan baginya penerimaan di kalangan penduduk bumi. Maknanya tidaklah diserukan kepada penduduk bumi, wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi si fulan, maka kasihlah dia, sebab penduduk bumi ini dia terhijab dengan alam ghaib, terhijab dengan alam ghaib. Jadi mereka tidak dapat mendengar, melihat apa-apa yang di sebalik, yang berada di alam ghaib. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah orang yang mengetahui bahawa si fulan itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mengasihinya sebagaimana Allah Ta'ala mengasihinya, penduduk langit mengasihinya, termasuk Jibril alaihissalam mengasihinya. Jadi ada orang-orang yang saling mengenal siapakah di antara penduduk bumi ini yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau secara umumnya sudah tentulah orang-orang yang beriman, yang percaya dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi orang-orang yang mukminun, orang-orang yang beriman ini sudah tentu termasuk di antara orang yang mengetahui siapakah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kalangan mereka itu sudah tentu ada berbagai-bagai peringkat, tahap. Ada orang yang kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah para nabi, para nabi dan juga para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bawah sedikit, mengikut amalan masing-masing, mengikut tahap amalan masing-masing. Ada yang bawah lagi, ada yang biasa sahaja, ada yang paling sekurang-kurangnya dia disebut sebagai mukmin ataupun muslim, yang mana Nabi sebut al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ialah orang yang mana orang Islam lain berasa selamat, sejahtera daripada kejahatan tangan dan lidahnya, lidah dan tangannya, kejahatan lidah dan juga tangannya. Jadi itu yang paling sekurang-kurangnya untuk disebut sebagai muslim, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman, mukmin, muslim ini yang mengetahui bahawa si fulan itu adalah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali orang yang telah diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, ataupun yang telah diberitahu kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, seperti 10 sahabat yang dijanjikan syurga. 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan mereka masih hidup lagi di atas muka bumi. Jadi sudah tentulah mereka ini termasuk dalam hadis ini yang diketahui namanya. Walaupun berdasarkan penelitian lebih lanjut didapati ramai lagi sebenarnya sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka ini dijanjikan syurga dan mereka itu masih hidup. Ia tidak terbatas kepada 10 orang tersebut.
Yang disebut 10 orang al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah itu kerana disebutkan dalam satu hadis ya, secara sekaligus. Itu yang menjadi masyhur, mereka itu disebut 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Dan ada orang-orang yang tidak disebutkan namanya ya. Di kalangan sahabat sendiri ada orang yang tidak disebutkan namanya, sedangkan mereka ini orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita yakin bahawa para sahabat ini, mereka semua ini adalah ya, orang yang terbaik. Dan di kalangan umat Islam, mereka ini adalah golongan yang terbaik sekali, yang mana mereka ini hidup dalam kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti mana baginda bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kurun yang terbaik, yang mana di kalangan yang bersama Nabi itu adalah sahabat-sahabat baginda ya, yang dikatakan seramai lebih kurang 124,000. Ini anggaran kasar sajalah, 124,000 orang. Jadi para sahabat ini adalah golongan yang terbaik. Kemudian diikuti ya, golongan para aulia, para tabi'in wallazina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, tsummal ladzina yalunahum ya. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, iaitu golongan tabi'in, dan seterusnya golongan atba' at-tabi'in. Jadi ini adalah mereka yang terbaik ya, dalam kalangan umat Islam ya. Kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat-sahabatnya, kemudian para tabi'in, kemudian para atba' tabi'in. Kemudian tidak disebutkan ya, sebagai kurun yang terbaik. Maknanya tidak termasuk mereka yang datang selepas itu dalam kalangan kurun yang terbaik. Jadi manusia ini akan mempunyai peringkat, mempunyai tahap ya. Seperti mana yang paling tinggi sekali ialah Anbiya, para nabi, kemudian siddiqin, syuhada, kemudian as-salihin, orang salih. Ini adalah tahap-tahap yang ada dalam kalangan umat Islam, yang perlu juga untuk kita tahu ya, supaya kita mengenali ya, siapakah ya, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa fi riwayati Muslimin, dalam riwayat Muslim, lafaznya berbeza sedikit. Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah apabila mengasihi seseorang hamba, dia akan menyeru kepada Jibril, firman-Nya, sesungguhnya aku mengasihi si fulan, maka kasihilah dia. Inni, dengan lafaz merujuk kepada ana Allah lah, ana Allah Ta'ala ya. Inni uhibbu fulanan fa'ibbahu. Kalau tadi inna Allah yuhibbu fulanan ya. Tapi lafaz Muslim, inni uhibbu fulan fa'ibbahu. Faqala fayuhibbu Jibril ya. Maka Jibril pun mengasihinya. Dia punya maksudnya lebih kurang sama. Tsumma yunadi fis sama fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa'ibbuh. Kemudian Jibril pula menyeru kepada penduduk langit, katanya sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi si fulan, maka kasihilah kalian akannya ya. Fa'ibbuh, maka kasihilah kalian akannya. Fa'ibbuh ahlus sama. Kemudian penduduk langit pun mengasihinya. Qala thumma yudha lahul qabul fil ardh. Kemudian yang diletakkan bagi orang tersebut ya, bagi orang tersebut penerimaan di kalangan ahli bumi, penduduk bumi. Ini orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah sebaliknya, wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fayaqul inni ubghid fulanan fa abghidhu fayubghiduhu Jibril. Ini sebaliknya, yang kita takut ya, apabila Allah Ta'ala membenci ya, murka kepada seorang hamba, maka dia akan menyeru kepada Jibril, firman-Nya, sesungguhnya aku benci kepada si fulan ya, disebut namanya. Sesungguhnya aku benci kepada si fulan ya. Kalau dalam Al-Quran orang yang disebut namanya
itu adalah orang apa ni, sama ada kalau apa ni, orang yang baik, yang paling baik di sisi Allah SWT, dan juga disebut dalam Quran nama orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Firaun ya, contoh. Fa'abghidhu, maka bencilah dia. Qala fayubghidhu Jibril ya. Lalu Jibril pun membencinya. Thumma yunadi fi ahli sama', kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, innallaha yubghid fulanan fa'abghidhuh, ya, sesungguhnya Allah Taala benci kepada si fulan, maka bencilah kalian kepadanya. Qala fayubghidunahu thumma tud'a lahu al-baghdha fil ard, ya, lalu penduduk langit pun membencinya, kemudian diletakkan baginya kebencian di kalangan penduduk bumi. Di kalangan penduduk bumi, maknanya orang-orang yang apa ni, mengetahui bahawa orang ini adalah musuh Allah, ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tahu ini orang yang perlu dibenci, ya, orang yang perlu dibenci. Orang yang perlu dibenci ini banyaklah, sama ada golongan kafirun, golongan kafir, munafikun, golongan munafik, fasikun, orang-orang yang fasik, ya, ahlul ma'asi, ya, orang-orang yang melakukan maksiat, ya, ahli maksiat dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang golongan-golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wazad at-Tirmizi, dan at-Tirmizi menambah, thumma tanzil lahul mahabbah fi ahli al-ard, fadzalika qaulullahi innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya, surah Maryam ayat 96. Dalam riwayat At-Tirmizi ditambah, ini mengenai orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian diturunkan baginya kasih sayang di kalangan penduduk bumi. Tadi dia punya lafaz dalam Al-Bukhari dan juga Muslim disebut Al-Qabul, ia diterima di kalangan penduduk bumi. Tetapi lafaz Tirmizi Al-Mahabbah, ya, diletakkan, diturunkan kasih sayang di kalangan penduduk bumi. Maknanya orang yang mengetahui dia itu adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka dia akan mengasihinya. Itulah dia firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, ya, Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ya, Allah Taala akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ini yang mana orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama mereka ini yang disebut oleh Allah, ya, dan juga Jibril alaihissalam dan seluruh penduduk langit. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah Islam lah, kalau kita tengok para ulama-ulama yang berjuang, ya, yang mengorbankan masa, tenaga mereka untuk berkhidmat kepada agama, ya, dan nama mereka kekal sehingga hari ini disebut-sebut, ya, walaupun mereka ini telah lama tiada, ya, tapi seolah-olah mereka itu masih hidup lagi, nama mereka disebut-sebut, ya. Maka kita akan menukilkan apa yang mereka perkatakan, ya, apa yang mereka katakan itu kita nukilkan, ya. Kita katakan qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Berkata Imam Malik, ya, rahimahullah taala. Berkata Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullah taala. Ya, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, ramai ulama-ulama silam, ya, yang mana nama-nama mereka ini sehingga ke hari ini masih kita sebut-sebut, ya, macam ya, kita baca hadis ini riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim serta Imam At-Tirmizi rahimahumullah taala. Jadi mereka ini orang-orang yang banyak menyumbangkan, ya, bakti, ya, jasa mereka kepada agama, ya, sehingga Allah Taala memuliakan mereka ini. Kemudian syarahnya, kata Syekh
Syekhuna Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi, sesungguhnya seorang hamba yang soleh dan muslih. Seorang hamba yang soleh dan muslih. Ya. Muslih ini ialah orang yang mendidik orang lain menjadi soleh. Ya. Berdakwah. Ya. Menyeru orang lain ya, untuk menjadi baik. Muslih. Jadi seorang soleh dan muslih ini sentiasa berusaha mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya dalam setiap keadaan. Sebab mereka tahu bahawa mereka ini ya, hidup di atas muka bumi ini hanya sebentar. Mereka ini tidak akan kekal lama. Ya. Justru perlu ya, untuk mereka menyediakan bekalan-bekalan ya, semasa hidup di atas muka bumi ini. Ya, sebab kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan ya, bahawa hidup kita ini seumpama orang yang mengembar, ya, orang yang bermusafir atau orang yang melintas jalan, ya, melintas jalan. Apabila maknanya bila kita melintas jalan ini kita tidak akan duduk lama di tengah-tengah jalan, kita akan hanya melintas saja. Begitu juga orang yang bermusafir, orang yang mengembara, ya, dia tidak akan berhenti, duduk, diam, tak ke mana-mana, ya, selagi dia tidak sampai kepada destinasi dia. Dia mesti akan bergerak, ya, terus berjalan ya, untuk menuju kepada destinasi dia. Ya, sampai destinasi dia barulah dia duduk, ya, tak ke mana-mana, duduk diam, ya, tinggal di situ. Itulah ibarat orang mukmin. Destinasinya ialah alam akhirat. Ya, sama ada dia ke syurga ataupun ke neraka. Wal-i'azubillah. Jadi kalau dia ke syurga, itulah destinasi dia. Ini dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, destinasi dia. Jadi hidup kat dunia ini hanyalah sebagai musafir saja, ya. Melintas laluan jalan ya, untuk menuju ke alam akhirat. Maka Allah juga meredai dan mencintainya. Ya, apabila Allah Ta'ala mencintainya, dia akan mengurniakan rahmatnya. Ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dikurniakan rahmat, ya, rahmat oleh Allah kepada hamba tersebut, seperti yang disebut dalam hadis Jibril yang telah berkata, rahmat Allah atas si fulan. Ya, rahmatullah ala fulan. Ya, rahmat Allah ke atas si fulan. Kemudian malaikat-malaikat penanggung arasy turut menuturkan sedemikian. Malaikat-malaikat hamalatul arsy, pemikul atau penanggung arasy ini pun juga menuturkan demikian. Lalu diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain, ya, yang kita tidak tahu jumlahnya, yang sangat banyak, ya, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah semua penduduk langit, ya, sehinggalah semua penduduk di langit ketujuh memperkatakan, ya, ketujuh-tujuh langit memperkatakan perkara yang sama. Disebut dalam hadis ahlus sama. Jadi sama ni ada tujuh tingkat dia, ya. As-samawatu sab', tujuh petala langit. Jadi bila sebut ahlus sama ni semua, ya, tujuh petala langit. Jadi semuanya memperkatakan perkara yang sama. Kemudian perkataan tersebut dijatuhkan ke muka bumi, ya, diletakkan di muka bumi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah ayat yang diturunkan ke atas kalian di dalam kitab Al-Quran. Ya, kemudian diturunkan perasaan cinta ke dalam diri ahli bumi terhadapnya, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, dalam ayat Al-Quran banyak disebut, ya, alladzina amanu wa amilus solihat, ya, orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan rasa kasih sayang ke dalam hati mereka. Jadi dalam hati kita ini mesti ada rasa kasih sayang kepada sesama mukmin, muslim, ya. Jadi kalau kita ada rasa itu, maknanya kita ada ciri-ciri, ya, ciri-ciri orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, demikian. Maka dia dicintai oleh tujuh petala langit dan penduduknya, dan tujuh lapisan bumi dan penduduknya yang terdiri daripada manusia, jin, burung-burung, sehinggalah binatang buas juga turut mencintainya. Ya. Dimaksudkan yang manusia, jin tadi itu yang muslim, mukmin lah, ya, orang yang beriman, tidak termasuk yang kafir. Ya. Manusia dan jin ini dia hanya yang beriman sahaja, yang tidak beriman tak termasuk, ya.
sebab dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia nak kenal ya dengan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala makhluk yang lain, burung-burung sehingga binatang buas turut mencintainya, ini tidaklah mustahil. Ya. Tidakkah kita ingat cerita Safinah, hamba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu seekor singa? Di sini tak disebutkanlah dia punya kisahnya secara penuh, hanya disebutkan kita perlu ingat ya kekasih Allah ini. Di antaranya ialah sahabat Nabi yang namanya Safinah, hamba atau orang suruhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang apabila dia bertemu dengan seekor singa ni, singa yang lapar itu tidak membahamnya, sebaliknya singa itu tunduk, tunduk dan menjadi jinak kepada Safinah radhiyallahu anhu. Safinah ni orang lelaki radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya dikatakan bukan Safinah. Nama sebenarnya sama ada Mehran ataupun Tohman ataupun namanya Marwan. Tapi oleh kerana dia ni kurus badannya kurus, lalu bila dia nak mengangkat barang itu dia tak mampu untuk memikul banyak barang. Dia ni orang suruhan. Jadi kerjanya mestilah memikul barang, tapi dia tidak mampu untuk memikul barang yang banyak. Lalu Nabi bersabda kepadanya, "Ma anta illa Safinah." Kamu ini tidak lain melainkan bahtera. Safinah ni bahtera, kapal. Kamu ini tidak lain melainkan bahtera. Jadi bila Rasulullah menggelarnya sebagai Safinah, bahtera, dengan mukjizat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Safinah ini kemudian boleh memikul barang-barang yang sangat berat. Dia boleh pikul. Ini kehebatan Safinah ni. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala terhadap ayat Al-Quran tersebut, surah Maryam tadi, kata Ibnu Katsir, Allah memberitahu kita bahawa Dia telah menanamkan rasa cinta tersebut dalam hati orang yang beriman, yang sentiasa melakukan amal kebaikan. Amalan tersebut merupakan amalan yang dicintai oleh Allah kerana ia merupakan tanda mereka benar-benar mengikut syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan suatu fakta yang tidak dapat disangkal sekali-kali. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis sahih. Ali bin Abu Talhah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mentafsirkan kalimah wud. Kalimah wud dalam ayat Al-Quran tadi, wudda. Jadi kalimah wud ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai cinta. Sebagai cinta. Mujahid pula telah mengatakan, mentafsirkan, kelak Allah yang Maha Pemurah Ar-Rahman akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Bermaksud kasih sayang dalam diri manusia di dunia. Sayang dalam diri manusia di dunia. Manakala Sa'id bin Jubair mentafsirkan mencintai mereka dan menanamkan rasa cinta pada mereka, iaitu di dalam hati para hambanya yang beriman. Jadi Mujahid hanya menyebut dalam diri manusia yang ada di muka bumi, tapi Sa'id bin Jubair dia menyebut para hambanya yang beriman sahaja. Lebih spesifik lah. Dan sebab kita maklum, manusia ini yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini tidak kenal Allah. Jauh malah menghina Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuka hati. Diacukan pistol ke kepala orang Islam. Adakah Allah Ta'ala boleh menghalang peluru pistol ini daripada tembus ke kepala kamu? Dia seolah-olah dia mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala hinakan dia. Habis semua dia punya harta bendanya, dirampas. Ditangkap oleh pihak berkuasa dan dirampas. Dan sekarang perlu menghadap ke muka pengadilan. Jadi dia tak sedar bahawa dia itu hamba yang sekelip mata sahaja, apa nikmat yang dia dapat itu akan dibinasakan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Manakala Qatadah mengatakan ayat itu bermaksud Allah sentiasa berada di dalam hati orang yang beriman. Ya, Allah Ta'ala berada di dalam hati orang yang beriman. Ini secara majazi lah, secara majazi. Ya, artinya orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di satu sudut yang lain pula hamba yang jahat, ya, orang yang jahat, yang suka melakukan kerosakan, ya, kemusnahan, sentiasa melakukan maksiat kepada Allah, ya, dan juga makhluknya, dan sentiasa menggalakkan manusia melakukan kemaksiatan akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga para malaikat dan seluruh penduduk langit. Seterusnya Allah akan meletakkan kebencian tersebut dalam hati penduduk bumi. Ya, rasa benci kepada benda-benda yang buruk, benda-benda yang tak baik, perkara yang jahat ini adalah lumrah fitrah semula jadi manusia. Dia tak suka kepada perkara-perkara yang jahat walaupun dia tu jahat. Tapi dia tak suka kepada kejahatan. Semua membencinya termasuk dirinya sendiri. Jadi orang yang seperti ini, ya, orang yang malang ini, ya, semuanya akan dibenci oleh semuanya. Termasuk dirinya sendiri pun benci. Setelah diteliti kita dapati bahawa cinta adalah kata lawan bagi benci. Al-hubbu lawannya al-bughdu. Jadi kita juga dianjurkan oleh Nabi SAW supaya kita mengasihi orang lain itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, al-hubbu fillah, yang mengasihi orang lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perlu juga untuk kita al-bughdu fillah, benci kepada orang lain itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Benci itu kerana dia ingkar derhaka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh al-hubbu fillah sahaja, mesti ada al-bughdu fillah, benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Allah kepada hamba-Nya adalah cinta ilahi. Ya, cinta ilahi. Ya. Al-hubbul ilahi. Cinta malaikat merupakan cinta rohani. Dan cinta makhluk merupakan cinta semula jadi. Benci Allah kepada hamba-Nya adalah benci ilahi. Benci malaikat merupakan benci rohani, dan benci makhluk merupakan benci semula jadi. Ini sifat-sifat benci, cinta dan bencilah. Penghujung bagi kisah orang yang dicintai Allah adalah syurga, ya, dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala penghujung bagi orang yang dibenci Allah adalah neraka wal-iyadzubillah, ya, dan juga penyesalan. Sedangkan penyesalan di hari akhirat nanti tidak ada untungnya, ya, tidak ada untungnya. Baik menyesal di dunia dahulu, ya, jangan menyesal di akhirat. Kemudian hadis yang ke-6, kata Syekhuna Syekh Mustafa An-Nadwi rahimahullah hafizahullah, alaqatul mahabbah bi liqa'illah. Ini hubungan kasih sayang dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi setiap kita ini pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Cuma yang masih hidup itu belum lagi lah. Okay. Tapi pasti, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa itu pasti akan merasai mati. Hadis yang ke-6, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Faqultu ya nabiyallah, akarahiyatul maut, fakulluna nakrahul maut. Faqala laysa kadzalik, walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa innal kafir idza busyira bi'adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Akhrajahu Muslim fi sahihihi. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengasihi, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah. Jadi semua kita ni mesti suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahabba Allah liqa'ahu, Allah Taala juga suka untuk bertemu dengannya. Kalau kita suka nak bertemu dengan Allah, Allah Taala suka nak bertemu dengan kita. Dan siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Dia punya sifirnya mudah. Ini kalau orang tu tak suka, tak suka dengan kita, kita pun tak suka dengan dia.
Orang tu suka kita, kita pun suka dengan dia. Ini simple mudah. Ya. Jadi kalau suka bertemu dengan Allah, ya, jadi Allah Ta'ala pun suka untuk bertemu dengan kita. Lalu aku bertanya. Lalu Aisyah bertanya, ya Nabi Allah, adakah termasuk benci kepada mati itu juga bermaksud benci kepada Allah? Fakuluna naqra al-maut, kerana setiap kami benci kepada kematian. Adakah benci kepada kematian, maut itu juga bermaksud benci kepada Allah? So kita kena suka kepada kematian. Seolah-olahnya dia punya pertanyaan dia begitu. Adakah kita perlu suka kepada kematian? Fakuluna naqra al-maut. Setiap kami benci kepada kematian. Faqala, lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kadzalik, bukan begitu ya Aisyah. Tetapi orang mukmin itu apabila diberikan berita gembira, diberikan berita gembira dengan rahmat Allah, keredaannya dan syurganya, maka dia pun suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena dengar tentang kisah-kisah mengenai syurga, syurga ini supaya kita suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham Allah ni kau, maka jika dia suka nak masuk dalam syurga ini, suka untuk mendapat keredaan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan suka untuk bertemu dengannya. Dan sesungguhnya orang kafir itu apabila dikhabarkan kepadanya tentang azab Allah dan kemurkaannya, maka dia pun benci untuk bertemu dengan Allah. Orang kafir ini dikhabarkan kepada mereka, engkau kalau tidak beriman ini Allah Taala benci, akan diazab oleh Allah Taala. Jadi mereka pun benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana semata-mata masalah dalaman dia. Dia tak mahu untuk meninggalkan agama yang diwarisi daripada nenek moyang dia. Ini antara cabaran yang terbesar, nak meninggalkan sesuatu yang sudah sebati dalam diri dia. Jadi dia pun kariha liqa Allah, dia benci untuk bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhuna Hafizahullah dalam mensyarahkan hadis tersebut, seorang pencinta sentiasa mengharap untuk bertemu Allah yang dicintainya. Kalau kita ni yang mengasihi Allah Taala, pasti kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana orang yang cinta kepada seorang perempuan, dia akan sangat-sangat mengharap untuk bertemu dengan perempuan tersebut. Ini cinta dunia lah, yang tidak memberi manfaat apa-apa. Dan mengharap perjumpaan tersebut berlaku sesegera mungkin. Orang yang rasa cinta ini mengharapkan untuk cepat-cepat berjumpa. Jadi macam itulah ibaratnya. Maknanya kalau nak mencintai Allah SWT itu, kita kena lihat bagaimana orang yang bercinta sesama manusia lah. Jadi rasanya itu begitulah, malah lebih lagi. Sepatutnya lebih lagi. Apabila sampai berita bahawa kasihnya memanggil, dia akan segera menyahutnya. Lebih lagi apabila dia sudah lama menunggu. Seorang hamba Allah akan bangun pada waktu malam dengan harapan namanya akan diseru oleh kekasihnya. Allah Ta'ala akan lihat dia, akan menyebut namanya. Pada suatu ketika di waktu malam, ketika dia sedang rukuk ataupun sujud, atau beristighfar kepadanya. Pada waktu siang pula dia berusaha bersungguh-sungguh, berjihad, berdakwah, menyuruh perkara yang ma'ruf dan menegah perkara yang mungkar. Bila namanya diseru, dia akan bahagia. Namanya diseru, dia akan bahagia meskipun seruan itu seruan kematiannya. Walaupun seruannya itu ialah tanda sampai ajal dia. Tapi dia suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sebegini mudah lidahnya untuk akhir kalam dia itu dengan mengucap la ilaha illallah. Man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir kata-katanya di dunia ini dengan ucapan la ilaha illallah, dia akan masuk dalam
syurga. Pintu kebahagiaan yang paling tinggi adalah gugur syahid di jalan Allah. Pintu kebahagiaan yang paling tinggi adalah gugur syahid di jalan Allah. Ada banyak hadis tentang kelebihan mati syahid. Ketika namanya disuruh, diperlihatkan kepadanya tempatnya di syurga. Lantas dia teruja. Pada ketika itu rohnya akan keluar dalam keadaan redha terhadap pemberian Allah, dalam keadaan dia juga redha, dalam keadaan dia juga diredai olehnya. Allahumma ya Rabb, ya Allah redalah kepada kami ini. Kata Syekhuna Hafizahullah, lagi situasi seorang kafir amat berbeza. Jadi orang yang beriman, manakala orang kafir yang tidak beriman ini berbeza. Mereka benci untuk bertemu dengan Allah dan Allah turut benci untuk bertemu dengan mereka. Mereka sentiasa melakukan kesalahan dan ingkar arahannya. Tak mahu patuh kepada Allah. Maka bertambahlah rasa benci mereka untuk menemui Allah. Ketika apabila tiba ajal, akan dikhabarkan kepada mereka azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat tempat mereka di dalam neraka. Maka bertambahlah kebencian dalam diri mereka. Roh mereka juga enggan keluar daripada badan mereka, daripada jasad mereka. Namun tetap direntap oleh malaikat maut dan dicampakkan ke tempatnya yang kekal abadi nanti, iaitu ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diselamatkan daripada azab api neraka, yang mana azabnya itu sangat pedih dan mengerikan. Dan moga-moga kita dimasukkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, yang mana mereka ini yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasihi oleh Jibril, seluruh para malaikat dan seluruh penduduk langit. Dan inilah untuk kita capai misi yang mana kita hidup di atas muka bumi ini, perlu kita meletakkan misi kita untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sempena bulan Ramadan yang mulia ini, inilah peluang untuk kita menambahkan amal bakti kita. Mudah-mudahan semuanya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat apa yang dijanjikan olehnya di sana nanti, insya-Allah. Dan itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang hadis yang seterusnya daripada kitab Al-Arba'un Hadithan fil Mahabah di Syekhina Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi Hafizahullah. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kelemahan daripada diri saya sendiri. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.